Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rashidah. Siapa yang ada? Bunga Lawang, Ismat Amar, Norizan, Cik Ida. Waalaikumsalam semua. Okey, kita tengok dulu suara okey ke? Gambar okey ke? Okey, cuba komen. Suara okey tak? Suara, gambar macam mana? Marker pen tadi mana? Mariah Mahat, Nina Zahir, Rashidah Ahmad, Zuri Zaini. Terima kasih dah masuk. Okey, hari-hari Nora pakai baju yang sama. Ini adalah baju kurung pahang. Okey, Siti Zakiah, okey. Sebab apa? Hari ni kita buat yang best dia adalah kurung pahang juga. Jadi Nurul kena pakai, nak tunjuk. Kita akan buat baju macam ni hari ni, tapi dalam version dia depan ni adalah kebaya. Kita buat baju kebaya tapi pattern dia macam ni, macam kurung pahang macam ni. Kan? So hari ni Nurul akan buat baju ukuran Nurul, senang. So nanti boleh nampak hasil dia macam mana. Okey. Mesti kena ceria. Alhamdulillah semua okey. Share dulu bagi ramai-ramai sikit, bagi ada semangat sikit. Dekat Kelang ni hujan. Hujan gelap. Aris tolong satu kertas tu. Yang okey, yang masih. Waalaikumsalam Kak Iza. Okey, clear semua. Alhamdulillah. Share dulu bagi ramai-ramai. Bagi ramai-ramai. Bagi semangat sikit. Okey. Nurul baju sekarang ni kurung pahang Nurul hanya ada satu je. Sebab ada yang baju lain Nurul kena alter. Sebab dari saiz Nurul 3XL sekarang menjadi M. Jadi kan baju dah yang kurung pahang hanya ni je yang selesa. Kan ini pun Nurul buat dalam live hari tu. So hari ni Nurul akan buat juga. Kalau sempat lah. Hari tolong ready charge phone. Kalau kalau memungkinkan terus kita akan gunting kain. Gunting kain. Ini adalah kain bidang 60. Dia chiffon. Chiffon printed. Tapi Nurul tak buat lining lah. Tak buat lining. Kalau tak cukup tangan, Nurul akan buat tapi tak ada tangan. So nanti kita akan pakai dengan inner dekat dalam. Ini ada dalam 2 meter rasanya. Tak sampai 2 meter kain bidang 60. Okey, share dulu bagi ramai sikit. Dekat sini dah hujan. Minta lah. Semua okey, line okey. Matikannya bising radio tu. Ada bunyi hujan lagi. Ni.
Waalaikumsalam Kak Izzah. Waalaikumsalam Nur Azwan. Okey, hari ni kita akan buka kitab. Kita akan buat baju kebarung. So kebarung ni Nurul akan buat labuh. Kan. Hari ni Nurul akan buat Nurul punya saiz supaya boleh nampak kan. Kalau Nurul buat saiz lain Nurul tak boleh pakai. Kalau Nurul buat patung pun kesian kan. Buat apa patung nak pakai baju, baik Nurul pakai. Okey, kita akan buat yang macam ni. Kita buat macam ni. Matikanlah suara tu. Yang apa tu tak boleh. Kongsi dulu nanti tengok. Betul. Okey, sekarang ni bahu Nurul kita memang ingat. Nurul memang ingat bahu sendiri 15.5. Okey, bahu 15.5. Sekejap bahu 15.5. Ini Nurul punya saiz. Bahu 15.5, labuh tangan 22. Okey, dada, bahu ke pinggang 15 inci. Bahu ke pinggang belakang 15 inci. Dada kita akan ambil macam ni. Okey, dada kita ambil macam ni. Doa. Kena submit doa ya tengah hujan. Tunggu bagi lebat sikit lagi. Okey, so sekarang dia punya dada dalam 38 inci. Wanofisna, selamat pagi. Dada 38, ambil kena ngam-ngam ya. 38, pinggang ukur je. Tengok part mana paling kecil. Okey, dekat sini pinggang Nurul 34. Okey, dia macam ni tapi Nurul tak ambil lekat sangat. Kalau ambil lekat sangat dia jadi macam ni. 33. Kan dia tang pinggang bukan tang perut tang pinggang kita ambil. Okey, nampak ni 34. Nurul akan letak satu jari dekat dalam. Kemudian punggung kita tengok part mana paling tinggi. Ini adalah tempat yang kita boleh ukur sendiri. Ni 41. Hari tu 42. Ku turun sikit. 41. Hari tu Nurul punya saiz 42, pinggang 36. Hari ni turun lagi. Alhamdulillah. Kan. Kelonggaran tambah 1 inci. Sama untuk semua baju. Tak sama. Dia lain tu yang Nurul cakap. Kita kena ada dia punya ukur yang ngam-ngam dekat badan. Sebab lain baju, lain untuk cara penambahan. Tengok baju tu kita nak pergi mana. Kita nak pergi kerja, buat longgar sikit. Nak pergi dinner, buatlah fit sikit. Buat baju jubah, dia besar sikit. Jadi kena ambil ukuran yang ngam-ngam dulu. Ini adalah ukuran sebenar tanpa ada kelonggaran. Kelonggaran kita akan tambah dekat pola. Okey, kelonggaran kita akan tambah dekat pola. Jadi masa kita ambil ukuran customer tu, kita kena ambil ukuran yang betul-betul ngam. Macam tu juga dengan ketiak. Okey, ketiak macam ni. Ni sendiri buat susah lah. So kalau ada orang lain buat, kena suruh dia cekak pinggang macam ni. Kita kena lilit dekat sini. Kena lalu atas bahu. Ni ada span. Span Nurul dah tinggi. Kan ni ada span. Kalau tak ada span, dia kena ketolak lah sikit. Kan. So ini dalam 18 inci lah. Ini dah ada span. Tapi ini belum cukup ada kelonggaran. Dia memang kena lekat macam ni. Okey, kalau ikutkan dia tak sampai. Tapi ini adalah baju kurung pahang. Okey, ini Nurul ambil dalam 18 inci untuk lubang ketiak. Ketiak 18 inci kena lalu atas bahu, tempat first yang kita ukur bahu. Kemudian lengan. Lengan dia turun sikit. Lengan dia turun sikit dekat sini. Lengan dia duduk dekat sini. Lengan dia duduk dekat sini. Kita boleh juga ambil longgar seberapa kita nak. Tapi kalau Nurul memang suka ambil ukuran ngam-ngam. Okey, ini pun 13 ni dia tak ngam. Kalau ngam dalam 12 inci. Kita macam sederhana sangatlah sebab kita bukan nak buat baju tu terlalu fit. Kita ambil macam sini kemudian kita ambil juga ukuran siku. Ukuran siku dekat sini. Kita ambil semua ukuran ngam-ngam. Kalau siku kena buat macam ni lah. Kena buat macam ni.
Buat baju apa hari ni? Hari ni kita buat baju kebarung. Kita buat tangan, kita buat macam ni lah. Boleh masuk ke tak? Sebab kalau nanti baju yang fit, kita kan akan buat kecil dekat ujung tangan ni. Jadi nanti takut kalau terlalu sempit kita tak buat macam ni, dia tak akan selesa dekat siku. Okey, tadi dia punya lengan 13, labuh macam biasalah. So yang ini kita tak perlukan bahu ke pinggang depan ataupun mercu ke mercu, kita tak perlu. Tapi kalau kita buat baju kebaya yang biasa, bukan kurung pahang, kita perlukan bahu ke mercu. Bahu ke mercu kita ukur dari bahu ni, pangkal bahu ni sampai ke sini. Kita lalu sini, tengoklah sampai puncak. Okey, kemudian mercu ke mercu kita akan ukur macam ni. Kita akan ukur macam ni. So ni adalah dalam 7 inci. Okey. Kenapa Nurul buat ukuran Nurul? Senang nanti. So bila dah siap baju, kita boleh tengok hasil dia. Kalau tak, kena menunggulah tengok customer kita pakai. Hari ni Nurul akan buat dia depan dengan belakang yang lainan. Jadi senang nanti nak tengok. Nurul akan mulakan dengan pola belakang. Nurul bila buat pola tu memang suka buat pola depan dengan belakang sekali. Tapi untuk ini tutorial ni, Nurul akan tunjukkan pola belakang. Dia memang akan buat belakang dulu. Kita akan buat belakang dulu sebab depan ni kalau kebaya kita ada penambahan. Kan kalau macam ni. Ini adalah pola dia depan belakang. Depan belakang. So nota ni memang sangat-sangat ringkas, tapi dia Nurul akan jelaskan dalam Facebook group. Dalam Facebook group. Sebab bukan apa? Bukan Nurul yakin kalau Nurul bagi nota macam ni, bukan semua orang akan buat. Bukan semua orang akan buat sebab dia mungkin tak faham. Tengok apa benda ni kan. Sebab pemahaman kita tu tak sama. Jadi Nurul memang buat pola yang ringkas. Jadi semua pola yang ada dalam buku ni nanti Nurul akan terangkan satu persatu. Jadi jangan beli buku ni hanya untuk sebab dia murah, beli nak buat collection kan, nak tambah penuhkan rak buku. Lepas tu kita tak buat. Kenapa tak buat? Kenapa kita tak buat? Sebab kita tak faham. So Nurul tak nak membazir. Sebab Nurul dah ambil masa sampai bersengkang mata macam ni buat nota. Nurul nak apabila Nurul buat nota ni, semua orang boleh apply apa yang dalam ni, buat jadi baju. Okey. Sekarang ni kita akan buat dulu pola bahagian belakang. Bahagian belakang kita akan ukur dulu labuh. Ukur dulu labuh dia. Ukur labuh dulu. Untuk yang ini Nurul akan buat labuh sikit semana dapat lah. So dah akan buat dalam 42. Sekejap tengok. Ni kain lebih. Dulu Nurul beli kain ni banyak ni, dah lama kain ni 3 tahun. Dia kain chiffon. Dia jarang. Tapi Nurul tak buat dia lining. Nurul buat macam tu. Dan plan nanti Nurul akan pakai macam cardigan. Kan macam biasalah Nurul akan ada pakai inner yang macam jubah tu dekat dalam. Baju ni Nurul akan pakai dekat luar lah. So sekarang ada dalam lebih lah 2 meter. Lebih 2 meter. Nurul akan try. Okay, kalau Nurul akan cuba buat sampai ke 50 inci. 50 inci. 50 ke 40 lah. Okey, akan buat dalam 40 inci. Bagi labuh sikit. Nurul punya baju labuh dia 38 je. Ni dalam 40 inci. Kita ambil dulu labuh dia. Yang ini bawah dia Nurul tak buat tajam sebab kita buat labuh. Jadi bawah dia tu kita akan buat lurus saja. So design macam ni kita juga boleh teruskan bagi dia panjang, buat macam jubah. Bukan kena pakai dengan kain, tak. Kita boleh pakai dia macam tu, macam jubah pun kita boleh pakai. Okey, Nurul akan buat labuh dulu. Kalau Nurul macam tak kenan nanti Nurul akan potong lah. Sebab ini belum pasti kita akan pakai baju ni dengan baju apa. Ambil dulu labuh 40 inci. Nurul akan buat labuh dan kembang. Kain songket Nurul tak dua. Sekarang ni kain batik viral. Batik viral. Tunggu dah lah, dalam esok atau lusa sampai. Nurul buku resit berapa? Buku resit belum buat lagi.
Buku resit belum. Yang buku resit ni ada nama. Nurul ada lebih banyak, tapi dekat buku resit ni ada nama kan? Ada nama. Tengoklah kalau ada yang tempah banyak, nanti Nurul tak tengok lagi berapa. Kalau tempah nanti Nurul akan bincanglah dengan Nurul punya tempat printing tu berapa. Okey, sekarang ni bahu 15.5 bahagi 2 7 3 suku. Kita buat macam ni dulu. Okey, kalau tak nampak komen Aris tolong cek nanti. 7 3 suku. Suara okey ke? Gambar okey semua? Ke kena tinggikan lagi stand tu tak? Ada okey tak? Nampak? Okey, ni kita buat dulu labuh dia. Ni labuh dia 7/3/4. Tak nampak bahagian atas. Okey, boleh nampak. Harus tolong tinggikan sikit boleh. Tinggikan sikit. Okey, ini kita ambil dulu bahagian yang ini, yang depan ni kita tinggalkan dulu. Cuba dulu. Kalau tinggikan lagi okey tak? Okey, ini adalah setengah daripada bahu. Setengah daripada bahu. Okey. Tapi dia kena sikit, jangan badan Umi. Okey. Sekarang ni kita ambil dia bahu ke pinggang, ukuran leher. Kita ambil dalam 2/3/4. 2/3/4. Sebab ini dia kebaya kan. Tak adalah sampai ke 3 inci. Kemudian daripada sini turun 1 inci. Kita buat macam ni dulu. Buat 1 inci. Okey. Kemudian untuk tangan kita akan terus buat satu garisan. Kita ikut yang ni. Okey, tangan. Dia tengok pembaris ni. Tengok dia punya bahu ni dia turun. Bahu ni dia turun. So pembaris ni terus je ke bawah. Dia bukan lurus macam ni. Nurul punya cara dia bukan lurus, tapi adalah ikut dia punya serong macam ni lah. Tengok dia punya garisan bahu. Yang ini kita teruskan ke bawah. Kita teruskan macam tu. Jangan tinggikan lagi. Harus tolong. Dia ada ke ujung sana nanti. Okey, nampak tak dekat sini? Dia punya tangan tu. So daripada point ni, ini jangan tengok dulu. Yang garis-garis ni jangan tengok dulu. So kita akan tengok daripada garisan ni lah. Daripada point ni kita akan buat untuk belakang. Okey, so daripada titik ni kita turun, ambil terus garisan lurus ke bawah. Okey, ambil terus garisan lurus ke bawah macam ni. Untuk tangan, daripada bahu ni sampai macam ni. Okey. Kemudian kita akan ukur daripada atas ni bahu sampai ke bawah adalah untuk ketiak. Ketiak tadi adalah 18 inci. 18 bahagi 2 9 inci. Okey, kita daripada point ni, daripada tepi ke atas ni, ini adalah garisan bahu. Kita ambil dalam 9 inci. Okey, kita buat garisan lurus. Dan kemudian dia akan jadi garisan dada. Hari ni Nurul terangkan dengan slow. Nurul tak pergi laju-laju. Okey. Ini akan jadi garisan bahu. Ini adalah garisan wajib ya. Ini adalah garisan wajib. Ada 5. Ada garisan bahu, dada, kemudian bahu ke pinggang belakang. Bahu ke pinggang belakang 15 inci.
Dan kemudian dia akan menjadi nanti garisan pinggang. Okey. Ya, selamat datang yang baru follow Nurul. Okey, sentiasa follow, insya-Allah akan ada banyak ilmu dekat sini. Okey, ini adalah garisan wajib. First bahu, dada, pinggang. Ini semua kita ambil daripada poin garisan bahu. Okey, kemudian daripada garisan ni kita turunkan ke bawah 8 inci. Ini boleh kita ukur ataupun kita ikut je formula yang ada. Ini akan jadi sebagai garisan punggung. Okey, faham tak? Supaya Nurul tak laju sangat, cuba komen sikit. Cuba komen sikit, faham ke, tak faham ke? Kalau tak faham, Nurul ulang. Nurul tak nak dah kemudian ke depan jalan jauh, lepas tu tak faham, kena ulang lagi. Nurul akan jalan slow-slow hari ni. Tak larat nak ulang. Semalam dah buat, hari ni kena ulang lagi. Sama ada Nurul yang tak pandai nak sampaikan ataupun memang susah nak faham ke macam mana. Tapi baju ni kena faham. Kita jangan nak menyerah. Terima kasih Kak Jasmine. Coba komen dulu faham ke tak, baru Nurul akan masuk ke sini. Okey, alhamdulillah faham ya. Okey, sekarang ni kita akan masuk ke bahagian dada ni. Dia macam biasa. So setiap penambahan ni dia tak sama. Tu sebab Nurul kena cakap memang kena ambil ukuran yang ngam-ngam ya. Untuk yang baju kurung pahang ni Nurul akan tambahkan 1,5 inci. Okey. Dada Nurul tadi 38 inci. 38 bahagi dengan 4, 9,5. Okey, 9,5 kita tanda dulu dekat sini. 9,5 kita tanda, jangan campur terus. Kena tanda dulu, kemudian kita akan bagi untuk kelonggaran 1,5 inci. Kenapa 1,5 inci? Okey, tengok sampai habis ya, jangan tengok separuh-separuh. Kemudian pinggang 34 bahagi dengan 4, 8,5. Okey, 8,5 tanda dulu ukuran ngam-ngam, kemudian baru tambahkan kelonggaran 1,5 inci. Ini dekat pinggang pun 1,5 inci. Kemudian punggung. Jangan lupa nanti screenshot ataupun share dulu. Share bagi masuk dekat wall sendiri. Share ke group atau share ke mana-mana je. Okey, supaya kita boleh belajar sama-sama. Kemudian punggung 41 bersamaan dengan bagi 4, 10 suku. Okey, 10 suku. Dia dekat sini kita boleh tambah 1,5 ataupun 2 inci. Tengok kita nak baju tu kembang macam mana. Okey, sebab kain Nurul ni adalah kain chiffon. Kain chiffon dia nipis. So Nurul nak kembang lagi baju tu, Nurul akan buat dekat sini 2 inci. Okey, Nurul akan buat dekat sini 2 inci. Okey. Yang ini terpulang kepada kita nak dia punya kembang tu macam mana. Yang untuk baju yang Nurul pakai ni, Nurul buat penambahan dulu 1,5. Okey, tapi baju yang kain yang Nurul nak buat ni dia adalah kain chiffon dan Nurul nak baju tu lebih labuh lagi. Kan? Nurul akan buat dia lebih kembang. Dia kembang dia macam ni. So berapa dekat bawah ni? Dekat bawah tu tak ada ukuran yang khas sebab kita akan ikut dia punya punggung ni. Dia punya punggung ni berapa? So berapa itulah yang dapat. Kita ikut garisan punggung. Okey. Kalau kita buat 1,5, dia akan kuncuplah sikit. Kan? Dia jadi macam ni. Okey, boleh faham? Kita nak jalan dulu, dah faham baru kita sambung. Kau tolong komen. Saya share. Moga amin. Kan? Ni tengah hujan. Waktu hujan tu adalah salah satu masa, salah satu waktu yang Allah akan makbulkan doa kita. So sekarang adalah waktu yang terbaik untuk submit doa. Jahat dulu. Mana? Hujan ke? Harus suruh doa, ya Allah permudahkanlah kami hari ni dalam menerima ilmu. Bukakanlah hati kami semua ni, permudahkan supaya Allah bagi kepahaman. Amin. Supaya apa yang kami belajar ni Allah berkati. Amin. Kita kena submit doa time-time tengah hujan lebat. Hujan lebat tu adalah salah satu waktu
Kalau Nurul waktu kalau tengah hujan lebat, Nurul akan berhenti kerja. Nurul akan submit doa insya-Allah. Okey. Ni tengah hujan ni dekat sini. Sekarang ni ini dah siap. Yang ini Nurul tak akan buat dulu. Kita nak check dulu dia punya tangan. Kita nak check dulu dia punya tangan. Okey, sekarang ni kita buat dulu labuh tangan 22. Okey, so ujung dia 22. Dengan ada pembaris ni senang. Kan, terbuat je macam tu. Kemudian kita gunakan pembaris ni. Pembaris ni dia senang je. Garis je ke bawah ni. So kita nak baju tu kembang berapa? Yang ni Nurul rasa nak buat kembang sikit lah. Dalam 14 inci. Okey. Dia dah buat macam tu. Kita tanda dulu. Kemudian kita nak tengok dekat pangkal ketiak ni. Kita nak ambil dia punya lengan tu berapa. Kita nak ambil dekat ketiak tu. Tangan dia berapa. So dekat tadi. Labuh ketiak tu adalah 9. Okey. Jadi dia punya baki. Dia punya siap tu 8 inci. Dada tadi 38. Okey. Kalau kita macam ragu, kita boleh tengok dekat sini. Sini ada formula ketiak. Okey, ini adalah sangat-sangat senang. Mana entah. Okey, dekat sini ada formula ketiak. Antara 30 ke 40 ni, dia punya ukuran dia bermula daripada 7 sampai 8,5. So, kalau 8 inci tu insya-Allah okey. InsyaAllah okey. Kena yakin. Kemudian lengan Nurul tadi, inilah dia yang ukuran siap. Sini dia 8 inci. Itu adalah berdasarkan pengalaman ni, pengalaman yang dah kita buat. Dah buat selama ni. Jadi formula dia macam tu. Dan ini adalah juga rumusan. Rumusan ni Nurul dapat masa Nurul belajar dulu dekat Lamat Fashion Academy. Pada tahun 2001 dulu. Nurul simpan sampai ke hari ni, dan bila Nurul pakai memang alhamdulillah dia memang mengam. Kan, ini masa Nurul belajar. Masa Nurul belajar dapat. Jadi Nurul memang gunakan formula yang ni je. Selama Nurul berapa tahun menjahit, memang gunakan pola yang tu je. Formula yang tu. So yang ini adalah 8 inci. Memang dah ngam. Kemudian tadi Nurul ambil lengan. Nurul punya lengan adalah 13 inci. Kan, 13 inci dia duduk dia macam ni. Dekat sini. Jadi ada kelonggaran 1 inci. Untuk baju kurung kira okey lah. Untuk 1 inci. 1 inci. Kan, untuk baju kurung dia ngam 1 inci. Tapi kalau kita buat macam baju nikah ke, baju apa, kita akan tengok. Kalau macam baju kita nak fit, so yang 13 ni kita boleh buat ngam-ngam. Kan, kalau kita nak buat dress atau baju yang ikut lengan, so baju macam patung ni, yang baju macam patung yang Nurul buat tu, mana patung Nurul tak nampak. Baju itu adalah baju untuk dinner kan. Yang baju pada patung yang biru tu. Tu kelonggaran tangan dia Nurul tak tambah. Okey. Jadi bukan semua baju dia punya tambah tu sama tak. Yang baju tu dia punya kelonggaran tangan dia Nurul tak tambah. Yang untuk baju Mira tu apa semua tu Nurul ada kelonggaran tapi tak sama. Kita tengok juga. So kalau baju nak longgar, kita buat dalam 1 inci ataupun 1,5 tu besar sangatlah. Ada yang kita tambah suku inci ataupun setengah inci, ikut kepada kesesuaian. Ini kira tangan ni dah okey. Kalau macam tak okey, kita boleh turunkan ke bawah. Kalau macam 8 ni kan masih kurang, kita boleh turunkan bawah kalau kita nak besarkan. Kalau kita nak kecilkan, kita naikkan ke atas. Tapi ini ukuran ni dah ngam dah. Dah cantik dah. Okey. So untuk baris ni kita tak guna pembaris yang lurus yang ini. Okey, bila pembaris lurus dia akan jadi macam ni. Okey, dia pembaris lurus jadi macam tu. Nurul tak nak, so Nurul nak nampak dia ada cutting sikit. Dia bukan dari sini dari sini. Dari sini kita mula dari sini, so Nurul akan gunakan pembaris bengkok ni. Dia macam tu. Okey, jadi kita tak gunakan lagi yang ini. Yang ni terbatal. Terbatal dengan kedatangan garis yang baru. So dekat ujung tangan ni kita gunakan macam ni je. Lebih kurang dalam 1/2 inci ataupun 3 suku, tengoklah. Sebab Nurul tak ukur sangat dekat situ.
Okey, ni naik lebih kurang dalam 1/2 inci. Okey. So ini dah settle untuk bab tangan. Dia senang je sebenarnya tapi kena faham betul-betul. Ni nanti kita dekat lipatan kain dekat sini lah. Dia senang je, kena tengok, kena faham betul-betul kan. Okey, sekarang untuk dekat sini kita akan buat macam ni je. Kita akan luruskan macam ni. Okey. Untuk yang style Nurul punya, Nurul belum buat dulu. Nanti kemudian dekat baju baru kita akan buat bila dah potong. Masa dekat pola macam ni, belum potong lagi lah. Okey, boleh faham ke? Alhamdulillah faham. Okey, bila baju macam ni, dia tak akan nampak bentuk badan. Dia tak akan nampak bentuk badan kita. Bukan bermakna nak nampaklah seksi ke punggung, nak tunjuk, tak juga. Tapi cuma nak dapat baju yang dia punya cutting tu cantik. Cantik, tak ada lebihan-lebihan. So kalau badan yang ukuran besar, kan, ukuran besar 3XL ke, dia punya dada lebih dari 44 kira okey lagi. Kalau dah 44 ke atas, 44, 46, 48 ke 60 inci. So tak payahlah kita adjust. Boleh macam ni je. Tapi kalau badan comel-comel, ada pinggang berbentuk ke apa semua, kita kena adjust lah sikit. Selalunya kalau kita tak tambah dekat sini, kita buat 1 inci je penambahan. Dekat sini pun sama. Tapi kita nak adjust, nak bagi baju tu macam ada cutting, macam baju yang Nurul pakai ni. Okey, tengok. Kita nak buat cutting macam ni, kita tak boleh macam ni je, tak jadi. So dekat sini nampak walaupun ada cutting tapi dia masih ada kelonggaran. Dia masih longgar kan. Dekat ni tak ada banyak sangat lebihan kain. Dan yang paling penting dekat sini. Dekat bahu ni kita tak ada banyak lebihan kain dekat sini. So kalau kita tak buang dekat bahagian badan ni, dekat sini akan ada lebihan kain yang banyak. Ini dah buang banyak, dekat tangan dah buang, dekat badan dah buang. Jadi bila pakai macam ni, tak ada lebihan kain. Dia nampak cantik je, terletak. Dekat mana kita kena buang. So ini kena perhati betul-betul ya. Ini kita tambah tadi 1/2 inci. Kita kena tolak dia dalam 1/2 inci. Buang balik. Okey, 1/2 inci ni kita buang balik. Okey, kita buang balik dekat sini. Okey, untuk baju ni kita boleh buat garisan ni lurus. Garisan yang ini kita boleh buat lurus. Ada juga orang yang masukkan sikit dekat bahu. Bila masukkan sikit dekat bahu ni, dekat badan ni, so baju tu akan nampak lagi cantik. So hari ni Nurul akan masukkan sikit lah, nak bagi dia nampak lebih kembang. Okey, so yang ini dada tak apalah, kita ikut yang ni je. Dada dia besar, masuk sikit tak apa. Kita akan ambil tanda pembaris ni. Pembaris ni kita akan gunakan pembaris yang panjang. Dekat bawah ni dia akan masuk dalam 1 inci. Okey. Ni pembaris ni 1 inci. So dekat bawah tu 1 inci kita masukkan. Kita ambil terus dekat sini. Okey. Cikgu Nurul ajar dulu, dia macam ni je. Yang masuk-masuk setengah ni dia tak ajar. Kan dia tak buat macam tu. Tapi berdasarkan dia punya pengalaman, banyak orang nak kecil-kecilkan. Sampai dulu Nurul pernah buat dad untuk baju kurung kebarung ni. So kita kena buang dekat sini lekuk. Yang ini dia tak masuk ke dalam. Yang ini kita tak masuk ke dalam. So kita boleh masukkan sendiri. Masukkan sendiri, kita tengok dulu macam mana. Yang ini sebab apa, dulu bila kita buat kebarung dulu dia macam besar. So orang bila besar dia tak nak. Dia nak longgar tapi dia nak nampak cutting. So kalau kita buat dekat sini boleh juga kan. Kita buat dekat badan ni boleh juga, tapi macam kurang cantik. Jadi kita akan buang dekat tepi. Okey, kita akan buang dekat tepi ni. Sama dia macam dad lah, tapi kita hanya buang dalam 1/2 inci je, tak 1 inci. Okey, so ini nanti kita akan buang benda ni. Yang Nurul lorek ni nanti kita akan buang dia. Kita buang bukan dekat pesak ya, kita buang dekat bahagian badan. Okey.
Kemudian nanti Nurul tunjuklah dekat ini kan kita tambah 1 inci. Yang ini pun dah besar tapi kita tak nak nanti dekat ponggong ni lagi besar. Nanti Nurul akan tunjuk cara dia macam mana. Okey. So sekarang dekat tangan. Okey. Tangan kita nak dapatkan tangan yang cantik. So dekat ujung tangan ni tak terlebih ke depan, tak terjulur ke depan. So kita potong, tapi kita potong dekat sana saja tak cukup. Bila kita pakai lagi macam ni dia tetap akan terjulur. Kita buang lagi dekat sini dalam 3 suku. Okey, boleh faham? Ini kita buang 3 suku. Ini tadi setengah, tapi yang ni suku lah. Tak apa. Sebab Nurul nak macam ni. Kalau kita tak nak lurus, kalau ikut formula yang ni, kalau ikut dekat buku yang ni, tengok dekat sini pun walaupun Nurul ajar dekat sini, tapi dalam nak buat design lain, dah lain lagi cara. Dia tak mesti macam ni tak. Okey. Kalau kita nak buang semua macam tu pun boleh. Kita kena buat macam ni lah. Kena ikut garisan ni. Ini pun boleh juga. Tapi tak naklah Nurul tak nak buat macam ni sangat supaya dia dekat dada ni dia ada kelonggaran lah sikit. So kita akan ambil dalam suku inci je. Kita ambil lurus macam ni pun tak mengapa. Walaupun kita cakap dekat sini 1 inci sebab nanti ke bawah sana akan tirus sangat. Jadi Nurul akan ambil ni. Tapi kalau macam kita tak nak besar kan, macam ini kita ambil hanya satu suku. Kalau nak longgar kita boleh buat ini tambah dia 1 suku. So dekat sini dia tak besar sangat lah. Sebab yang kita buang sini bukan setengah, 1 suku. So sini buat 1 suku. Nanti dia ni akan kecil sikit. Jadi kita kena tahu bila kita tambah, kita kena buang dekat mana. Berapa yang kita nak. Kita nak hasil akhir dia berapa. Okey, boleh faham ya? Boleh faham? Ini kita buang. Kemudian yang ini tadi kita masukkan dalam 3/4. Ini kita gunakan pembaris lengkung ni. Kita buat macam ni. Ni kita keluarkan. Ini kita buang juga nanti. Kita akan gunting dia. Okey, ini dalam belakang. Okey, sekarang ni dekat turun leher, standard dia 3 suku. Tapi ni kita nak pasang dia punya sambungan nanti ke depan, kita Nurul hanya ambil dalam 1/2 inci saja. So dia punya lebar dia ke sini 2.8, 3 suku. Turun ni dalam 1/2 inci. Okey. Kita akan potong dulu yang ni supaya clear nanti, supaya nampak macam mana dia punya depan dia tu. Mana penutup dia ni? Hilang. Kan kering. Okey, kita akan potong dulu. Lupa sekejap. Ini yang belakang ni kita kena turunkan dia dalam 1/2 inci ataupun 3 suku ya. 3 suku ataupun 1/2 inci supaya baju dia tu nanti tak terjongkit. Nak tanya buku selawat tu beli kat mana? Oh, buku selawat itu dapat masa Nurul belajar. Mentor Nurul bagi. Buku 100,000 selawat tu ya. Itu sebab Nurul belajar dengan Dr. Azizan, so kita dibekalkan buku ni. Jap, Nurul tarik nafas jap letih, penat. Relax. Ini adalah buku 100 selawat. Ini dah siap yang belakang. Nanti Nurul nak sambung. So kalau kita baca ni, memang hari-hari kena baca selawat kan. Kalau kita baca selawat ni, dia punya pahala dia sama macam 100,000 kita baca. Dan memang sangat ni. Nanti Nurul minta Haris ambil gambar PDF kan. Ada masukkan dalam page nanti. So boleh amalkan. Kita kena Nurul amalkan ni setiap hari insya-Allah, setiap pagi tu. Ini ada zikir harian. Nanti Nurul minta Haris ambil gambar. So Nurul share dalam tu, so semua boleh print. Okey, Nurul akan gunting ni dulu. Haris boleh tolong ambil air sekejap untuk ni. Sejuk sikit. Okey, yang bawah ni kita akan potong dulu macam ni. Ni kita potong bahu, ya. Sebab yang beza dia tu hanya bahu je. Yang dia punya kiri kanan tu sama. Dia punya kiri kanan tu sama. So kita settlekan dulu. Okey, ini adalah untuk kurung pahang yang Nurul buat. Yang Nurul pakai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kurung pahang yang macam Nurul pakai. Dia basic dia tetap sama. Tangan pun kita potong macam ni. Tangan pun kita potong macam ni. Okey. Yang ni pun kita akan potong macam ni. Dia kebarung ni, dia kombinasi antara baju kebaya dengan baju kurung pahang. Jadi kita kena buat dulu kurung pahang dia. Kemudian baru kita tambahkan untuk kebaya. Okey, ini yang Nurul tanda ni kita kena buang. Okey, yang Nurul tanda ni kita kena buang. Kemudian kita kena tulislah dekat sini yang ini adalah ketiak dia. Sebab dia punya serong tu sama. Okey, ini kena perhati betul-betul. Sebab Nurul yang akan bagi nanti, macam inilah pola. Jangan salah potong. Nurul akan buat sini ketiak. Okey. Ni pun kena buat macam ni. Ni lipatan kain. Dah siap dah tangan. Bahu. Dah siap. Hujung baju tu naikkan ke cikgu. Naik. Tapi Nurul kena terbalikkan dulu ya. Kena tengok. Nanti dia naik. Tapi cara dia. Tu yang Nurul tak nak. Kalau Nurul bagi dia pola. Lepas tu tak masuk dalam grup. Nanti salah. Okey, yang ni kita potong dulu macam ni. Kita potong dulu macam ni. Kita nak settlekan dulu depan ya. Kita potong dulu macam ni. Kan? Kita ni kalau bab beli tu nombor 1. Macam Nurul, ada orang buat buku ni beli, pantang nampak. Beli. Baca belum tentu lagi. Ada tak yang macam Nurul? Kan? Ada tak yang macam Nurul? Kalau bab beli rajin, bab baca belum pasti. Bila tak faham, dah terus ketepikan. Pakai kertas apa? Nurul pakai kertas apa nama ni? Tapi memang untuk buat pola lah. Okey. Yang ini kita potong dulu garisan lurus. Nampak? Ni kita potong dulu. Okey, yang berlorek ni kita akan buang. Ni yang kita tolak tadi. Okey. Ini kan macam orang tak betul Nurul ni kan. Tadi dekat ni, dia tolak dekat sini. Lepas dia tambah. Lepas tu dia tolak. Kenapa Nurul tak buang je dekat sini? Dia tak sama. Dia tak sama. Sebab bila kita nak kecilkan sikit dekat bahagian badan. Bukan dekat bahagian ketiak ni. Dia walaupun kita buang dekat dalam ni dengan luar ni dia tak sama. Walaupun nanti hasil akhir dia sama. Okey. Ini dekat pinggang tadi kan kita tambah juga 1,5 inci. Kemudian kita dah tarik macam ni, dia belum buang. Ada tak yang menulis? Ada yang buat nota ni? Ada tak yang buat nota? Nanti dah buat tak faham. Ada. Kan ramai rupanya yang sama macam Nurul rajin beli nombor 1 beli. Lepas tu letak dekat situ. Nurul tak nak lah macam tu. So Nurul dari sekarang Nurul akan tunjuk bila buku Nurul ni Nurul nak kena bancuh betul-betul. Nanti kena buat masing-masing, kena ada homework, kena tunjuk dekat Nurul. Setiap pattern ni kena ada. Semua orang wajib share kan dah buat tu. Kan? Mana? Boleh. Dalam Facebook group boleh. Yang pola nota, okey, Haris nanti yang pola ketiak ni. Okey, sesiapa yang ni kan, tak payah tunggu buku Nurul mungkin minggu depan, lepas tu postage akan lambat. Okey, Nurul minta Haris masukkan ni dulu. Haris ada PDF kan? Masuk PDF yang cantik. Okey, nanti boleh dapatkan dulu yang ini dekat dalam grup ya. Kemudian pola-pola yang mana ada tu boleh bagi dulu. Okey. Wah, sedap ya. Ada asisten macam ni, tinggal cakap je, tak payah buat. Okey, yang ini tadi, ini dia duduk dia dekat pinggang. Kan? Dia ni kena asah otak sikit lah untuk buat baju ni. Nak dapat cantik. Ini tadi Nurul dah buang 1 inci kan, tambah 1,5. Yang dekat ni kita dah buang. Yang dekat sini kita belum buang lagi, okey?
Kita belum buang lagi. Kita akan buang sekarang. Kita akan buang sekarang. Yang ini kan tadi Nurul masukkan ke dalam. So sekarang ni kita buat macam ni. Kita temukan dekat ni. Kita buang balik yang 1,5 inci tu. Buang balik 1,5 inci. Ini Nurul yakin kalau tak buat nota lepas end live je, tutup handphone, nak buat lagi memang tak faham. Kena nota balik, ataupun paling malas tu tolong share dulu. Itu memang dah habis malas lah. Tolong share dulu. Tolonglah. Sampai suara Nurul habis ni, tolonglah share dulu supaya bukan Nurul nak apa. Nurul nak semua orang buat baju cantik. Kan? Ni Nurul akan buang. Kenapa buang? Sebab tadi dekat apa tu kita dah tambah. Jadi kita buang sikit. Kena buang lah supaya dekat pinggang tu. Okey, janji kena buat. Okey, nanti tengok ulang-ulang. Sekarang kita nak check dulu ya. Lepas kita buang, kita akan buat check dulu. Okey, ini adalah pola yang macam ni kejadian dia. Kan? Boleh nampak ke? Ke hari nak tolong tinggikan sikit ke macam mana? Kita letak yang sebenar dulu kan. Dia macam ni. Nampak? Ada bagi tinggi sikit dulu. Boleh pegang stand bagi apa sikit. Tak macam tunjukkan ke sini. Angkat macam tu, lepas tu tunjukkan sini sikit kamera. Kan. Okey, nanti kan bila dah siap baju ni kan dia macam ni. Dia longgar. Okey, dia jadi macam ni. Okey, yang ini bila kita buat pola, dia macam ni kejadian. Tapi bila kita nak gunting dekat kain nanti, kita kena pusing macam ni. Okey, nampak? Ini kan waktu Nurul lukis pola, dia punya kedudukan dia macam ni. Kan? Tapi masa kita nak gunting kain, kita kena terbalikkan dia. Yang ini dia akan duduk dekat luar, yang ini kita sambung dekat badan. Jadi Nurul terbalikkan macam ni, nampak? Okey, tengok. Ini macam ni. Okey, bila kita lukis pola dia jadi macam ni. Tapi bila kita nak potong kain, kita kena pusing. Okey, kita pusing macam ni. Ini macam ni. Tengok betul-betul. Tolong share dulu, nanti boleh tengok balik. Kita kena terbalikkan macam ni. Kita kena terbalikkan macam ni. Kita letak ni balik dekat sini. Okey. Kemudian, ini adalah akan jadi lipatan kain. Dan ini akan bersambung ke badan. Okey. Waktu kita buat pola dia macam ni. Waktu buat pola macam ni. Tapi waktu kita nak jahit nanti, kedudukan dia jadi macam ni. Okey, itu sebab kenapa Nurul tak potong dulu yang ni. Nurul tak potong sebab dia kena pusingkan macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ini tangan dia dah letak macam ni. Kan? Dia dah letak macam ni. Tak nampak. Okey. Masa potong. Betul masa potong kain. Kan? Kita buat macam ni. Yang ini kan lurus. Bila kita letak macam ni, dia serong. Nampak tak dia punya garisan tu? Nampak tak dia punya garisan tu? Jadi sangat-sangat complicated. Jadi Nurul tak akan jual buku ni. Dan Nurul tak akan masukkan dalam grup orang luar yang tak beli buku. Jadi akan susah nanti. Okey, perhatikan sekali lagi. Bila kita buat pola, dia macam ni. Bila buat pola dia macam ni. Tapi bila kita nak potong kain ataupun bila baju tu siap nanti, dia akan jadi macam ni lah. Yang luar tu kita lekat dekat badan. Kan ini dia serong. So sekarang ni nampak tak? Ni dah naik jadi serong macam ni kan? Dia akan nampak serong. So yang ini dia masih lurus lagi. Masih lurus lagi. Tindih macam ni. Kan? Ini cara nak menyusahkan ke apa ke, tapi dia hasil dia lain. Bila kita pakai pun kan lain. Ni kita buat macam ni. Kita kena potong lah ikut ni.
Kita potong. So dia akan naik juga. Bila kita letak macam ni, dia dah sama dah cantik dah. Dia dah cantik dah. Nampak? Okey. Boleh faham? Nak potong kain kat pusing pola macam mana ke cikgu? Kejap, ini baru ini dia satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Ini adalah bila siap pola dia jadi macam ni. Nanti cara nak gunting kain, Nurul akan tunjuk. Nurul akan tunjuk. Lama lagi kita nak habis. Lama sikit lagi, lama lagi. Okey. So sekarang kita nak settlekan yang bawah ni. Kita nak settlekan yang bawah ni. Barulah kita potong yang bawah. Barulah kita potong yang bawah. So masa potong kain, kita ikut je lah. Yang ini kan ikut pada tepi kain. Yang ini ikut pada tepi kain. Ini ikut pada tepi kain. Tapi pada kedudukan dia, waktu lepas kita jahit, dia akan jadi macam ni nanti. Okey. So sekarang kita akan potong benda ni. Tu yang Nurul tak potong dulu tadi tu. Sekarang baru kita akan potongkan dia. Boleh? Sekarang baru kita potongkan dia. Okey, so sekarang dah clear dah. Depan dengan belakang. Yang ni sama, nanti belakang kita akan pakai yang sama. Yang ini pun sama, kita akan pakai. Yang ini pun sama, kita akan pakai. Kita letak tepi dulu. Sekarang kita nak settlekan pula depan pula. Ni dah belakang kan? Belakang dah settle. Sekarang kita nak yang depan pula yang buat keliru. Umi nak kertas tu. Okey, sekarang kita nak buat yang bahagian belakang. Bahagian depan. Bahagian depan kita nak buat. Alhamdulillah, faham. Kita nak pakai kamera belakang. Kalau tunjuk pakai kamera belakang. Tak tahu, mana-mana lah boleh. Okey. Sekarang ni kita nak buat kebaya. So sekarang ni kita nak tambah pelipat dia lah. Dia punya lipatan yang belakang tu. Lidah ke apa ke? Kita akan kena sambung lah sikit. Okey. Nurul akan sambung dulu dia punya ni. Dia sebenarnya sama je depan dengan belakang. Tak ada perbezaan pun. Cuma sekarang ni kita nak buat dia punya lidah dia tu. Bukan lidah. Belakang apa nama dia, bukan lidah lah. Dia penyambung sambungan tu. Nurul sambung dulu dia punya ni. Baru faham. Alhamdulillah dah faham. Nanti kan boleh cuba dekat boleh try buat. Kalau kita tak terbalikkan tu, dia macam mana dia punya kejadian, dia tak cantik. Dia punya jatuh tu tak cantik. Kalau kita terbalikkan tu dia cantik. Dia yang dekat sini ni yang dia punya tepi ni. Okey, dia punya tepi ni. So yang ini adalah yang bahagian lurus yang kita terbalikkan. Yang serong kita lekat dekat badan ni. So yang tak potong tu dia dekat sini. Jadi baju tu nampak macam menyatu. Kalau tak dia macam ada yang bersayap. Kelepet kebaya. Ni kita nak buat kelepet dia lah. Kelepet. Oh, tak apa. Kurang panjang juga ni masih. Oh, dia belum cukup lagi ni. Kena tambah lagi. Okey.
Kalau belum ada yang faham boleh tanya sebelum kita pergi jauh. Nanti ada yang ketinggalan kan. Kita dah masuk yang ke depan, yang belakang belum faham lagi. Okey. Sambil Nurul gam ni, kalau ada yang nak tanya silakan. Silakan bertanya. Malu bertanya jalan-jalan nanti. Yang belakang dah faham. Alhamdulillah dah faham. Okey, sekarang ni yang depan ni. Ni kita luruskan dulu. Kita nak buat kelepet kebaya. Selebar dia adalah 1,5 inci. So 1,5 inci kita kena ambil dalam 3 kali. Jadi dia dalam 4,5 inci. Okey, tanda dulu 4,5 inci macam ni. Tanda dulu 4,5, tanda dulu 4,5. Okey, tanda dulu 4,5. Kita buat garisan lurus. Baru tahu pesak tu potong dekat kain. Potong dekat kain macam mana tu? Memanglah pesak potong dekat kain. Okey. Jadi yang ni kita buat sama je dia. Kertas ni tebal, jadi Nurul tak boleh nak pin kan. Kalau buat baju sendiri Nurul tak suka buat ni, dia keras. Tapi kalau nak bagi orang buat tu, yang orang lain tu, nanti kalau beli kan, macam yang ni tu simpan, kena tekap dekat kertas lain lah. Jangan terus cucuk pada kertas ni kan. Dia kertas yang besar ni kita selalu dia untuk ni je. Jangan kita conteng-conteng dekat sini. Simpan hanger cantik-cantik. Kalau baju kebarung ni cukup ke 4 meter bidang 45? Saiz berapa tu sayang? Selalu tak cukup lah. Tak cukup sebab dia kena kembang lagi dengan kelepet dia lagi kan. Okey. Kita tanda dulu garisan bahu. Dia mati sendiri je. Nyawa dia dah nyawa ikan. Ni kita tanda dulu dekat sini. Kita tanda dulu dekat sini. Yang ini tadi dia punya belakang tu kan. Dia punya belakang tu. Kita ni dululah. Kita lukis dulu bagi sama. Kita tak nak pening, kita lukis dia bagi sama dulu, lepas kita lepaskan dia. Kita lepaskan dia. Dia sama depan belakang. Cantik baju ni. Nurul berani cakap cantik baju ni. Sebab apa? Sebab Nurul dah buat. Nurul dah buat dan Nurul dah pakai. Kita berani cakap sebab kita dah buat. Kan? Bukan baru nak buat sama-sama dekat sini nak tunjuk. Tak, Nurul dah buat. Dan Nurul adalah paling suka pakai. Tapi sekarang ni Nurul buat baju lama dah semua. Kira semua lah. Semua sekali dah tak muat. Semua kena alter baju Nurul. Jadi tu yang nampak pakai baju tu je. Sebab dulu Nurul punya dada tu 44, sekarang 38. Nurul punya pinggang dulu dalam 38, sekarang 34. Punggung 44, sekarang 41. Jadi memang lari. Tapi nampak sehari dua ni naik lagi. Hari sajak makan je. Ni aja. Okey. Kan dia jadi macam ni. So dekat sini tadi kita ambil dalam 1/2 inci. Kan. Sekarang ni kita nak tentukan, dia senang je sebenarnya. Tapi sebab semalam sangat banyak line dia. Sekarang ni kita kena ukur dia punya tinggi ni. Berapa kita punya tinggi. Dia ada komen. Semua jenis pesak kena terbalik pada potong kain. Maksudnya yang bahagian serong kena. Itu untuk kurung pahang. Tapi kalau untuk kurung pesak biasa dia tak. Dia tak macam tu. Kalau pesak gantung tak. Ini special untuk kurung pahang yang ini. Kalau kurung pesak dia tak. Kurung pesak tetap macam biasa tu. Yang lurus ke badan dia macam biasa. Tapi yang ini sebab kita buat serong nanti dia tak cantik. Nurul akan tunjuk perbezaan dia nanti lepas kita gunting kain. Apa jadi kalau kita tak serongkan, tak terbalikkan.
Okey, kita fokus pada pola dulu. Kita sekarang ni kita nak kira dia punya tinggi bahu ni berapa. Okey, kita nak kira tinggi ni berapa. Tinggi ni berapa? Kita kena ukur dulu belakang ni. Kita ukur dulu belakang ni. Ukur dia macam ni lah. Ni dalam 3 inci. So kita buatlah dekat sini 3 inci. Kita buat dekat sini 3 inci. Kalau kita tak buat 3 inci dekat sini, ataupun kalau kita tak ukur, nanti masa kita nak sambungkan, dia tak akan dapat hasil yang cantik sebab tak sama, tak cukup dia punya ukuran tu. Ni kita garis macam ni. Okey, kita garis macam ni. Okey. So dekat sini pun kita akan ambil dalam 1,5. Kan, dekat sini yang untuk dekat dalam tu juga 1,5 inci. So dia punya point leher tu kan sampai sini. Ini kita tarik terus garisan dia sampai bawah. Kita tarik terus macam ni. Ini dekat sini kan ada lebihan. Nanti dia punya leher kan macam ni. Ini ada lebihan. Sepatutnya kita buat macam ni, tapi nanti dia jadi lebih tak cantik. Jadi yang ini kita kena sorokkan dia supaya tak menggelebih nanti masa kita lipat kain ni. Yang ini nanti kita kena jahit. Yang ni kita kena jahit. Okey, ini kena tanda dia lah. Masa kita gunting kain tu, ini adalah kena tanda. Ni je lah yang buat beza dia. Tak ada yang lain. Tak nampak. Alah, tak nampak. Ada tak cakap. Tolak ke depan sikit. Haris lah ni. Haris lagi. Suka cari kesalahan. Okey, Nurul ulang balik tak nampak tadi. Kita nak ukur tinggi ni, ketinggian ni. Yang ini, tinggi ni daripada garisan ni sampai ke atas ni, dia adalah sama dengan ukuran ni. Kita ukur ni dulu berapa. Tadi dapat dalam 3 inci. So kita ukur dari sini ke sini, tinggi dia adalah 3 inci juga. Dia sama. Kemudian kita buat garisan dekat sini. Dan dia punya kelepek tu adalah 1,5 inci. Sini pun 1,5 inci, 1,5 inci. So bila kita ukur macam ni, lebar kan 2/3/4. So dekat sini adalah dia punya titik point leher, ada lebihan. So kita nak buat apa dengan lebihan tu? Dekat sini kita kena jahit supaya masa kita buat kelepek tu dia nampak cantik. Dia tak nampak lebih pada kain. Okey. Dia macam ni je lah dia punya depan tu. Simpoi je. Senang ni Nurul tanda dulu dia punya point dia. Okey, boleh faham ke? Ulang balik bahagian leher. Dah ulang dah. Turun berapa inci? Turun 3,5 inci. Ni 1/2 inci. 1/2 inci. Sebab apa? Nanti dia susah bila nak jahit. Sekejap Nurul potong dulu. Haris je kena dah lah tolong. Memanglah Umi ni. Sikit-sikit Haris. Oh lah, dah minta laptop baru. Kan? Tak apa, ada rezeki nanti. Tak boleh? Tak boleh, dia mati sendiri. Okey, yang bawah ni Nurul tak buat tajam. Sebab Nurul nak bagi dia sama. Dia macam tak ada tajam sangat lah. Kalau tajam tu kita kena turunkanlah sikit. Kalau kita nak tajam, ada kat bawah ni kita turunkan sikit. Sebab ni labuh, kebaya labuh. Jadi Nurul tak buat tajam sangat. Dekat situ pun boleh nampak. Mana ni? Tak balik lagi. NSK beratur. Kita potong dulu macam ni. Kan?
Ni pun kita potong macam ni. Macam ni lah jadi dia. Tapi dia punya pesak depan belakang tu samalah. Okey, so yang depan tu nanti dia akan dia turun sikit. Mana dia punya tu? Ni, pesak dia mana? Terbang. Dah terbang. Okey, settle dah. Dah settle dah. Nanti takut hang dia punya phone. Kita rehat dulu sekejap. Nur buat pola dulu. Tengok dalam petang nanti insya-Allah Nur akan potong kain ni. Turun berapa inci? Dah okey. Tak faham. Yang dak tu Nur nak tanya kebaya pesak Mahsuri. Nur tahu tak? Ada dalam ni. Yang pesak Mahsuri tu dia ada gigi buaya. Yang Mahsuri tu yang bukan. Yang Mahsuri tu yang baju Kedah tu, yang Mahsuri tu dia kurung Kedah moden yang ada poket. Betul tak Kak Min? Yang kebaya jap, baju pesak Mahsuri. Pesak Mahsuri yang mana Itu yang tu. Yang gigi buaya tu ke? Rasanya yang gigi buaya tu. Yang pesak Mahsuri. Nah, nanti Nurul tengok yang mana Mahsuri. Rasa tahu. Turun dari bahu ke bawah tu berapa inci? 3 inci bahu ke bawah. Yang mana satu? Kalau bahu, turun bahu yang buat tangan tu 1 inci. Yang dari apa tu leher tu 1/2 inci. Panjang dak tu tak ada ukuran. Kebaya Mahsuri pesaknya yang bulat. Oh, pesak dia macam peplum ya? Okey. Faham yang tu. Yang tu faham tak? Dia pesak dia macam peplum tapi dekat tepi. Itu ke? Kebaya Mahsuri. Sekejap. Tak nampak macam mana nak buat? Kebaya Mahsuri pesaknya yang bulat. Rasa macam Ke bawah je. ada lain-lain ni dia buat ni. Tak boleh bagi besar. Tu tengok siapa? Yang sebelum kita ambil 1,5 ke hadapan tu berapa inci? 4 inci setengah. Okey. Yang yang bulat tu boleh. Dia sama je Kak. Kita kena tahu dulu dia punya ni. Okey, ni saya jawab yang Kak Min, yang pesak Mahsuri tu kita buat macam ni dulu. Lepas tu yang tepi tu kita akan potong macam peplum. Boleh. InsyaAllah Nurul tahu yang tu, insyaAllah tahu. Dia cantik juga, dia kembang. Ataupun kalau kita tak nak buat macam ni, kita boleh buat macam gigi buaya pun sama juga. Okey, yang ini 4,5 ya. Dia punya ni 4,5. Ni 4,5. Ini kalau kita buat kelepek dia seukuran 1,5 inci. Okey. Ini kalau kita buat kelepek dia 1,5 inci. So kalau kita nak besarkan kelepek ni, kalau kita nak buat kelepek tu dalam 1/3 suku. Okey, kalau kita buat 1/3 suku, so bermakna kita kena kalikan 1.75. Kita kalikan dengan 3 akan jadi 1.75 kali 3 akan jadi 5 suku. Kalau kita buat kelepek dia 1/3 suku. Kalau kita buat lebar kelepek dia 2 inci, so dekat sini adalah 6 inci. Dia tengok berapa lebar kelepek. Kemudian dekat sini, ini tadi bahu ke pinggang, ukuran dia punya ni, kita nak buat leher ni tadi 2/3/4. Ini adalah 2/3/4. Jadi kita tolak dulu dengan yang sesuai dengan ni tadi. Kita pakai tadi 1,5 inci. So berapa lebihan dia, itulah yang akan kita jadikan dart dia. Yang ini kita turunkan, tak ada batasan. Tak ada batasan, kita tengok macam mana dia dapat macam ni. Selalu dalam 8 inci lah. Ni 8 inci.
Mula kita tarik garis lurus macam ni. Kita buat macam ni. Kalau dia punya dart tu kecil lagi, so kecil lah. Ikut berapa habis dia punya lipat tu supaya tak berkedut nanti. Dia punya kelepet ni, dia punya lebihan ni adalah seberapa besar kelepet kita nak buat. Ada orang dia suka 1,5. Ada orang dia akan buat 2 inci. Dia macam tu. Kebaya tu berpesak juga. Tapi belah pesak bawah tu dia macam peplum. Dia basic dia sama macam ni. Okey, basic dia kebaya. Dia sama macam ni. Tapi dekat bawah ni, dekat bawah ni dia akan kembang. Bawah ni dia akan kembang macam ni. Dia akan lebar bulat macam tu. Kan? Tu yang Nurul tahulah. So yang ini Nurul tak pandai lukis. Dia yang ni kan, dia macam ni. Ni tangan lah. So ni adalah pesak dia. Kan kalau yang biasa dia macam ni. Tapi kalau yang mahsuri tu dari pesak macam ni, dia kain dia bulat macam ni. Maka lain. Ada ke dia beli tadi? Oh, ini untuk lukis yang tu. Tak boleh. Yang mahsuri tu dia kedudukan dia macam ni. Ni dia punya badan. So dia akan turun sikit. Ni pola dia macam ni. Nanti dia punya pesak macam ni. So dekat sini ni bulat dia macam ni. Peplum. So dia nanti dia akan kembang lah. Kembang dia memang banyak. Dia peplum dia akan duduk dekat tepi tu. Dia pesak dia peplum. Dia memang cantik lah. Kalau tu budak biasanya orang buat 1,5 inci atau 1. Ni 1,5 inci kita buat. Ni adalah baju budak. Nampak ni adalah 1,5. Ini baju kebaya tapi bawah dia peplum. Ini budak-budak. Aris tolong lipat ni. Bagi cantik sikit. Nanti Umi akan potong. Dia jatuh yang kecil tu. Ni dia lebih kurang design dia macam ni. Ni kebaya. Kita boleh perbagaikan. Janji kita ada basic. Okey. Janji kita ada basic. Kita boleh perbagaikan. Ini pola kebaya. Tapi dicantum dengan kurang moden. Kurang peplum. Ini atas dia kebaya. Tapi kita tak buat sampai ke bawah. Kita akan buat sampai ni je. Sebab budak-budak kan, dia pinggang dia tak adalah nampak sangat. Pinggang dia tak nampak sangat. So ini dia kebaya. Ini ada kelepet. Ada kelepet. Tapi bawah ni kita sambung terus. Kalau peplum yang dewasa, dia punya pelapik ni terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah dia punya ni. So yang ini memang kita buat besar sikit. Sebab nanti kita akan letakkan dia tali. Tali sebab budak-budak bukan nak pakai sekejap kan. Dia nak pakai lah lama sikit. Jadi kalau kita buat ikut body sangat, tak boleh. Jadi nanti dia akan ada tali. Kita boleh adjust dengan tali. Ni adalah sampel untuk ready made lah. Baru buat sehelai. Baru buat sehelai. Nanti akan ada macam-macam warna lah, insyaAllah. Nak raya haji nanti boleh pakai. So kita pairkan dia dengan kain duyung. Okey. Ada yang nak bertanya lagi? Mana dia punya hanger? Ini dah balik. Okey, nanti dia belum Nora tahu benda ni belum clear sangat. Kita baru akan faham lepas kita tengok. Kita kan gunting kain. Bila gunting kain dah siap kita cantum, baru nampak faham dia tu macam mana kan. Kenapa kita jahit yang berlipat tu kita terbalikkan. Adalah dekat sini. Nanti kita lepas gunting kain kita akan tunjukkan. Okey, insya-Allah ada masa petang ni nanti lepas asar Nora akan potong pada kain lah pola yang kita buat tadi tu. Jawablah. Okey. InsyaAllah Nurul nak sambung Nurul punya kerja dulu, nak siapkan nota-nota tu semua. Kita akan jumpa lagi dalam petang ni lepas asar lah insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.